Selamat ya, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup menarik dan penting sebenarnya, dan kita sembang-sembang berkaitan dengan topik ini bersama seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Lama saya menunggu sebenarnya tetamu ini, tetapi akhirnya penantian itu menjadi kenyataan. Jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang buat pertama kalinya setelah beberapa tahun ke Ruang Bicara ini bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang merupakan timbalan Perdana Menteri dan juga merupakan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Jadi Datuk Seri, apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih Datuk Sakawi Jerim, sahabat lama saya. Lama kita tak berjumpa. Ya, lebih sedikit daripada 5 tahun. Lebih sedikit aja tu. Okey, topik yang menjadi pilihan kami di Ruang Bicara hari ini adalah Desa Makmur Luar Bandar Sejahtera. Tapi sebelum itu saya lihat wajah Datuk Seri lah. Tak tahulah sama ada keletihan ke apa, kerana dilihat bahawa kebelakangan ini, terutamanya dalam 2-3 hari ini, Datuk Seri sentiasa saja berada di luar melihat tentang kawasan-kawasan yang ditimpa banjir. Baru saja balik daripada Batu Pahat tu ya. Jadi di Batu Pahat, pagi semalam di Pitas dan Kota Marudu, hari sebelum itu di Mersing, kerana salah satu portfolio daripada banyak-banyak portfolio ialah pengurusikan jawatan kuasa bencana negara. Bencana negara. Baik, tapi secara ikhlasnya bagaimana Datuk melihat tentang situasi banjir ini? Apakah Datuk melihat bahawa sebenarnya kita mengambil perhatian yang cukup serius kepada mangsa-mangsa banjir, segala bantuan yang mereka perlukan diberikan dan sebagainya? Apakah Datuk Seri berpuas hati sebenarnya dengan bantuan-bantuannya? Datuk Sakawi, terima kasih di atas keperhatian terhadap masa-masa banjir ini. Ya. Tetapi kalau kita menggunakan pendekatan konvensional sebagaimana dahulu, saya fikir kita cuma melakukan firefighting. Bila rumah terbakar, panggil bomba. Tetapi bagaimana untuk mengelakkan supaya rumah itu tidak terbakar? Dalam hal ini, bagaimana kita mahu mengelakkan supaya hujan lebat berlaku, duruan hujan terus berlaku di paras di atas purata umpamanya ya. Tetapi bagaimana flood management atau pengurusan banjir harus dilakukan. Ini harus dipelajari dan kita harus mempunyai program jangka panjang. Umpamanya Met memberitahu bahawa sekarang berlaku luruan hujan dalam siri yang ke-10 ya, setelah berlaku penipisan lapisan ozon, ya, berlaku global warming, pemanasan global dan climate change, ya, pertukaran iklim. Dan ini faktor-faktor yang Malaysia sendiri sebagai sebuah negara tropika ya, tidak dapat lagi daripada menerima hakikat dan situasi perubahan iklim ini. Maka dalam jangka panjang ya, kita harus mengambil langkah-langkah yang drastik, ya. Biarpun kosnya mungkin terlalu tinggi, tetapi apa pilihan yang kita ada untuk menyelamatkan rakyat, terutamanya kawasan-kawasan yang mendapat duruan hujan melalui tiupan deras angin daripada monsun timur laut atau timur barat daya. Dan kita sebagai sebuah negara maritim, kita adalah terdedah kepada situasi ini. Oleh demikian, saya simpati dengan masa-masa banjir. Bukan hanya simpati hanya memberi bantuan apabila bantuan diberikan setakat RM1,000 sebagainya. Bagaimana kehilangan pendapatan mereka, bagaimana kerosakan harta benda, bagaimana mata pencaharian mereka telah terputus. Perkara-perkara yang begitu harus disediakan penyelesaian oleh pihak kerajaan. Tapi secara peribadinya, apakah Datuk Seri melihat bahawa bila kita bercakap tentang bencana banjir ini, ianya akan mungkin akan terus berlaku dalam masa-masa yang mendatang ini, mungkin dalam 2-3 bulan yang mendatang ini? Saya hampir pasti daripada bulan Disember hingga bulan Mac, ya, atas luruan hujan yang berlaku. Ya, ianya bukan hanya berlaku di
di Pantai Timur. Dia juga berlaku di Pantai Barat Semenanjung. Dan sekarang ni berlaku di Sabah dan Sarawak. Artinya kita tidak boleh elakkan jika duruan hujan atau jumlah taburan hujan itu melebihi apa yang kita lakukan. Mesti ada rancangan jangka panjang. Kita harus pelajari daripada beberapa negara maju yang mengalami keadaan yang begini. Jepun menghadapi permasalahan yang sama. Mereka lebih teruk lagi apabila ada gempa bumi. Kita alhamdulillah tidak ada dalam jajaran gempa bumi begitu. Namun apa yang berlaku pada mereka harus kita pelajari untuk kita melakukan yang kalaupun tidak lebih baik pada mereka, yang sama baik dengan apa yang mereka lakukan. Okey, baik, apa ni Datuk Seri, kita nak bercakap tentang topik yang menjadi pilihan kita, iaitu Desa Makmur Luar Bandar Sejahtera. Dan sesungguhnya lah kita tahu bahawa mungkin hampir dah 2 bulan sebenarnya Yang Amat Berhormat Datuk Seri dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah dalam apa yang disebut sebagai Kerajaan Perpaduan ini. Tetapi saya nak sentuh juga sebelum kita bercakap tentang peranan yang Datuk perlu mainkan dalam kementerian ini dan juga selaku Timbalan Perdana Menteri, bagaimana Datuk merasakan tentang Kerajaan Perpaduan itu? Apakah Datuk melihat bahawa ini merupakan satu dimensi yang cukup menarik dalam politik Malaysia ketika ini? Ya, alhamdulillah, bukan hanya sekadar dimensi politik, tetapi kita harus mengakui hakikat bahawa landscape politik itu juga telah berbeza. Hakikatnya kalau kita memberikan penekanan terhadap isu-isu sempit, ianya tidak dapat merelevankan kaedah kita berkomunikasi atau memenangi hati, apalagi memenangi minda bukan hanya pengundi tapi rakyat keseluruhannya. Kita juga harus melihat bahawa pengundi-pengundi muda mempunyai cita rasa yang berbeza, ya, dan kita harus merelevankan pemikiran kita, gerak kerja kita dan konten kepada program-program kita supaya dipersesuaikan mengikut kehendak kontemporari kepada kumpulan sasaran itu. Dalam hal begitulah mereka sering mengatakan harus meremajakan parti. Meremajakannya mesti pemimpin-pemimpin muda. Yang penting bukan soal umur, soal pemikiran, soal pendekatan, soal idea, soal pelaksanaan mengikut kesesuaian kepada cita rasa generasi yang ada di bawah umur kita. Itu lebih penting. Saya tertarik hati sebenarnya Datuk Seri apabila mendengar komen yang diberikan oleh Datuk Seri sendiri dalam promo program Ruang Bicara ini. Datuk Seri mengatakan bahawa kadang-kadang kita perlu melakukan pengorbanan dalam usaha kita, kerana yang menjadi matlamat utama bagi setiap parti politik ialah kesejahteraan rakyat itu sendiri. Jadi apakah Datuk Seri juga melihat ini satu perjuangan yang perlu ditegakkan oleh Datuk Seri? Semua parti politik, tidak ada satu pun, semuanya mahu memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Malah kita lihat salah satu aspek kesejahteraan rakyat ialah kos hidup. Contohnya, saya mengkaji dan rakan-rakan juga mengkaji. Semua manifesto parti politik sama ada dalam yang berada dalam kerajaan sekarang ataupun yang kurang undi, kurang kursi untuk kerajaan dan terlalu kempunan dalam keadaan yang sekarang ini, mereka juga mempunyai manifesto ataupun aku janji, walaupun mungkin dia bukan lagi kitab suci, tapi rakyat menuntut itu, bahawa kos sara hidup mesti dijadikan keutamaan. Itu adalah aspek utama kesejahteraan. Tidak bermakna kalau kesejahteraan yang retorikakan, tetapi tidak dapat dilaksanakan. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh Kerajaan Perpaduan sekarang ini, dalam kerajaan atau di dalam parti politik, kebersamaan dari segi manifesto, dan kita wujudkan sekretariat khas untuk mengkaji di manakah titik persamaan dan titik perbezaan dalam manifesto itu. Kita dapati lebih daripada 20 manifesto parti yang bertentangan dengan kami dulu, sebenarnya berkongsi tentang matlamat kebersamaan, dan kita juga menyantuni tentang perbezaan. Jadi pelaksanaan di dalam dasar kerajaan
apatah lagi dari segi operasional dan tentunya implementasinya dilakukan berdasarkan apa yang telah dijanjikan kepada rakyat. Di dalam parti, kita wujudkan sekretariat khas, walaupun kita mempunyai 5 parti gabungan di dalam kerajaan perpaduan ini. Tetapi di bawah parti gabungan itu hampir 25 parti-parti politik yang berada di dalamnya. Tentunya kita harus menyantuni kehendak dan matlamat tiap-tiap parti itu yang akhirnya bermatlamatkan untuk memberikan kesejahteraan pada rakyat. Inilah yang sedang dilakukan oleh kerajaan yang ada sekarang. Alhamdulillah. Selaku Presiden UMNO dan juga pengerusi Barisan Nasional sendiri, ini soalan saya yang terakhir sebelum kita bercakap tentang kementerian yang diterajui oleh Datuk Seri lah. Dalam hati kecil Datuk Seri, apakah Datuk Seri merasa terkilan, merasa kecewa dan mungkin juga terguris dengan serangan-serangan yang dibuat, bukan saja within the party members, tetapi mungkin juga ahli-ahli biasa yang menganggap bahawa tindakan yang diambil oleh UMNO dan juga Barisan Nasional menyertai kerajaan perpaduan itu. Kalau khawatir dilanda ombak, jangan pernah berumah di tepi pantai. Oleh kerana rumah kita sama ada rumah batu atau hanya sekadar rumah papan. Sebenarnya tiang serinya harus kukuh. Biarlah tsunami mendatang pun. Itu adalah cabaran yang memang telah kita tetapkan di minda kita. Dan Datuk Seri sendiri menjangkakan bahawa itulah yang akan terjadi sebenarnya. Saya berpegang kepada bai'ah ketika Saidina Abu Bakar mangkat. Saidina Umar Al-Khattab menggantikannya. Dalam bai'ah, sahabat-sahabat, ucapan balasnya menyebutkan kita sebagai pemimpin mesti ada dalam minda kita dan dalam hati kita berapa ramai orang yang sokong kita, itulah juga jumlah orang yang tidak suka dengan kita. Artinya mesti ada check and balance dalam perkara itu. Jangan jadi pemimpin syok sendiri mengatakan semua menyokong dia atau semua tidak suka dengan kita. Jadi perkara-perkara macam itu adalah menjadi panduan pada kita dan saya fikir kritikan dari luar atau dari dalam saya pasti terima dan saya tangani dengan sebaik-baiknya yang boleh. Baik, menarik. Kita sentuh sekarang ini tentang peranan yang dimainkan oleh Datuk Seri sendiri selaku Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Kementerian yang sebenarnya sudah lama wujud, tetapi bila Datuk Seri diangkat sebagai menteri di kementerian ini, apa yang sebenarnya bermain di minda dan juga di visi Datuk sebenarnya apabila diberi tugas dan tanggungjawab? Saya lihat KKDW yang dinamakan daripada KPLB dan apabila ditubuhkan kira 64 tahun yang lalu, namanya Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar. Saya harus berbalik. I have to go back to basic apabila kementerian ini ditubuhkan ketika Allahyarham Tun Abdul Razak mengetuainya. Kemudian saya teringat pemimpin-pemimpin selepas itu. Asas dan tiang serinya jangan dirubah. Namun tentunya papan yang menjadi lantai, yang kita perlukan dinding bukan sekadar hiasan, bumbung, artinya ini satu ekosistem yang harus kita lihat in totality. Artinya secara holistik kita mesti lihat kumpulan sasarannya siapa. Kita lihat masyarakat di luar bandar sekarang ini desa. Hakikatnya dalam tahun 60-an 70% penduduk negara kita ni berada di luar bandar. Tetapi sekarang ini 30% duduk di luar bandar, di desa. Artinya berlaku social vertical mobility dan social horizontal mobility. Artinya berlaku perpindahan. Sama ada urbanisasi perbandaran, sama ada berlaku status sosial mereka itu telah berpindah melalui apa? Melalui sistem pendidikan. Jadi dalam keadaan yang begitu, adakah agenda kementerian ini harus statik atau jumud dalam situasi yang sama? Hakikatnya ialah mereka yang berada di suburb atau kawasan pinggir bandar harus didepani. Mereka yang berada di dalam kawasan pedesaan harus
harus juga ditekuni sebab mereka perlukan komunikasi, mereka perlukan infrastruktur, mereka perlukan TVET, mereka perlukan pendidikan yang lebih tinggi daripada itu, dan yang lebih penting ialah bagaimana harus ada perimbangan antara minda duniawi dan minda ukhrawi. Sebab kalau kerajaan memberikan pendekatan dengan memberikan subsidi tanpa menyentuh hati mereka, tanpa dekat kepada soal kerohanian, spiritual aspect, maka apa pun bantuan yang diberikan pasti mereka terima pada peringkat awal, tetapi akhirnya mereka mengatakan hak pada mereka. Saya selalu berpegang bahawa la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak namanya bersyukur kepada Allah Ta'ala jika tidak berterima kasih kepada siapa? Pada yang memberi. Jadi berlakulah BRIM bermula daripada 500 makin meningkat. Bila banyak mana pun mereka tidak pun pernah berterima kasih terhadap perkara itu. Ditukarlah kepada basah atau lain-lain. Mereka tetap kata ini dedak. Ya. Dedak atau tidak, ya, kita harus tahu bahawa kita mesti tukar sikap, tukar minda, bahawa mentaliti subsidi harus ditukar kepada satu sistem yang berbeza, tetapi kita mesti memberikan kefahaman dulu. Ya, kita mesti menunjukkan apa yang dipanggil dalam marketing dipanggil awareness first. Ya, dalam keadaan itu mengambil waktu yang panjang. Dalam hal inilah KKW dengan agensi pelaksana yang ada, ya, jabatan-jabatan yang ada di dalam kementerian, dan juga beberapa syarikat yang diwujudkan ataupun badan-badan yang diwujudkan, jangan pernah lari daripada matlamat penubuhan kementerian ini, ya, biarpun dari segi operasi dan dari segi program yang dihidangkan itu pelbagai, tetapi matlamat jangan pernah ditinggalkan. Saya tertarik hati bila Datuk Seri sebut tentang menukar sikap dan minda. Bagi saya, ialah mungkin ada orang berpendapat Datuk Seri dan rakan-rakan dalam Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah maybe terlalu ambitious sebenarnya. Mungkin untuk melahirkan apa yang diinginkan itu menjadi satu kenyataan bukanlah satu perkara yang mudah. Tetapi perancangan yang telah pun disusun atau oleh Datuk Seri dan rakan-rakan di Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, mungkin boleh kita kongsi. Soal ambitious ini, Datuk Sarkawi, sangat subjektif. Okay. Adakah ambitious ini untuk mencapai personal glory, ya, kepuasan diri sendiri, atau bagaimana sebuah kementerian yang menjadi satu molekul ya, di dalam sistem kerajaan keseluruhannya. Saya melihat begini, bukan soal ambitious, tidak ambitious, ya. Saya beruntung kerana saya mempunyai rakan-rakan di kalangan pegawai-pegawai yang selama ini berada di kementerian ini, ya, pemimpin-pemimpin dan perajuk utama dalam agensi pelaksana, dan juga di dalam beberapa anak syarikat bagi pelaksanaan kumpulan sasarannya. Mereka berada di dalam satu kumpulan semangat sepasukan. Itu paling penting. Ya. Jadi dalam keadaan itu kita harus melihat kalau kita terlalu bernafsu besar untuk mencapai cita-cita apa yang disebutkan, sebenarnya kita jangan harus lihat output saja. Kita harus lihat outcome-nya. Output artinya kalau kementerian diberikan permintaan 1 bilion, ya, laporan kepada audit, laporan kepada kerajaan, prestasinya berapa peratus wang itu telah dibelanjakan. Itu output. Outcome-nya dari segi cost effectiveness, kesan, ya, keberkesanan kepada perbelanjaan itu bagaimana? Adakah daripada kumpulan masyarakat miskin tegar dia meningkat kepada yang lebih tinggi? Kalau dulu penerima zakat, akhirnya dia menjadi kumpulan yang pembayar zakat. Itu harus dilihat. Harus dilihat. Umpamanya kalau kita lihat, sebuah masyarakat di Malaysia, sebuah komuniti di Malaysia, hasrat asalnya satu keluarga, satu profesional. Itu komuniti yang sangat kecil. Akhirnya matlamat itu apabila telah ditukar mindanya, jelas masyarakat itu mempunyai dalam keluarganya sama ada profesionalnya, doktor ataupun lawyer ataupun accountant. Dan ini harus kita matlamatkan semula. Sebab KKDW ni, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah ni, kita jaga daripada prasekolah.
kita ada tadika kemas, lebih 10,500 tabika, lebih 580 apa nama ni, kita panggil kelas kemas. Jumlahnya cukup besar, tetapi adakah kita telah berjaya membentuk generasi baru yang berbeza mendanya. Bukan artinya yang dulu tidak elok, tetapi kita harus persesuaikan, lakukan adjustment dengan situasi yang semasa. Umpamanya kalau kita hantar anak atau cucu kita ke tadika kemas, dia kata ini second class. Yang first classnya ialah yang swasta, betul tak? Ataupun yang berasaskan pada pengwujudan agama, yang akhirnya tarbiyahnya adalah untuk memesokkan pemikiran anak-anak itu kononnya mengikut agama. Perkara-perkara ini harus dilihat. Dia mesti harus ada perimbangan di antara dunawi dan ukhrawi. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wahsin kama ahsana Allah ilaika. Ini bukan kuliah insya, tetapi sekadar melihat bahawa prinsip-prinsip duniawi dan ukhrawi mesti diwujudkan daripada zaman prasekolah. Kita ada di peringkat menengah umpamanya MRSM, dan selepas itu kita ada UDKL, kita ada Giat Mara, kita ada IKM, kita ada berbagai institusi. Untuk TVET saja terdapat 280 institusi di bawah Kementerian Bawah Bandar. Soalnya kursus boleh dihidangkan, tetapi bagaimana dari segi kebolehpasaran, marketability, employability, pelayanan ni. Saya rasa bersyukur kerana sebelum saya berada di kementerian ini pun saya lihat kejayaan semua institusi ini menyebabkan kebolehpasaran keluaran daripada 280 TVET ini adalah berada di tahap lebih 95%. Ini satu kejayaan. Datuk Seri untuk menempuh kejayaan itu sukar, tetapi untuk mempertahankan kejayaan itu lebih sukar. Bagaimana perkara ini boleh kita lakukan? Artinya kita mesti bekerja secara sepasukan. Okey. Menarik, Datuk Seri, tapi saya nak bagi ruang kepada Datuk Seri untuk berehat juga. Sekurang-kurangnya boleh meneguk minuman yang ada di depan Datuk Seri, dan kepada anda juga jangan ke mana-mana kerana kita akan kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara. Kita bercakap tentang satu topik yang cukup menarik dan penting sebenarnya, dan Ruang Bicara akan berehat buat seketika, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami Ruang Bicara bernama TV tentunya. Jumpa lagi. Hentikan penyebaran kandungan berbau hasutan. Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Raikan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media massa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Mulakan dengan langkah yang kecil untuk menggapai impian yang besar. Seperti jembatan yang menjadi penghubung untuk yang terpisah. Memberi kebaikan bukan hanya untuk satu, tetapi semua. Setiap daripada kita boleh mendatangkan perbezaan. Walaupun ia sekecil-kecil tindakan, namun ia tetap mampu membawa perubahan. Jadilah insan yang membawa perubahan untuk memberi manfaat kepada diri dan masyarakat.
Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini dan tentunya lah kita masih lagi bercakap tentang satu topik yang saya kira penting dan menarik, iaitu Desa Makmur, luar bandar sejahtera, dan tentunya kita masih lagi bersama tetamu yang cukup istimewa menemani saya di studio ruang bicara ini, yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri dan juga merupakan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Baik, mungkin suka ataupun tidak Datuk Seri ada jugalah kelemahan dan juga kekurangan, dan kita pun ada membaca tentang laporan yang dikeluarkan oleh Ketua Audit sebagai satu contoh yang baik, menggambarkan bahawa mungkin macam Datuk Seri sebutlah, kadang-kadang program-program yang disusun atur itu tidak mencapai seperti apa yang dicadangkan ataupun apa yang dihasratkan. Jadi bagaimana Datuk Seri melihat apakah ini akan ada satu major revamp yang serius akan dilakukan dalam usaha untuk menjamin bahawa segala apa yang dirancang oleh Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah ini akan berada pada tahap yang memuaskan semua pihak? Saya membaca laporan Ketua Audit Negara untuk semua kementerian apabila ianya dibentangkan ke Kabinet. Saya membaca beberapa dapatan dari segi pengauditan. Kita harus juga melihat dua aspek pengauditan. Yang satu financial audit, yang kedua ialah management audit. Tetapi kita sering lupa bahawa forensic auditing, artinya post-mortem lah. Dalam hal yang begini, bagi saya yang penting bukan mencari silap, tetapi memperbaiki kesilapan. Kita manusia biasa, kita bukan maksum, artinya kita bukan sempurna. Dalam hal yang begini, soal revamp atau tidaknya, apa yang penting di dalam political balance sheet, dalam perimbangan kira-kira politik, mesti ada aset, ada liability. Jadi dalam keadaan yang begini, kita harus melihat liabilities apa dia, apa kelemahan dia. Adakah kelemahan organisasi, adakah kelemahan individu, atau adakah kelemahan program umpamanya. Itu harus dilakukan forensic study. Artinya bukan hanya setakat dari segi financial and management audit. Oleh sebab itu kita harus tukarkan perkara ini kepada soal menukarkannya kepada aset. Bagaimana asetnya? Bukan hanya aset dalam bentuk property, aset dari segi pembangunan insan. Pembangunan minda yang saya katakan tadi. Bagaimana pembentukan generasi baru. Ini semua amanah daripada Allah Ta'ala kepada seseorang yang memimpin kementerian itu atau memimpin sebuah negara. Apalagi negara itu akan jadi sebuah negara madani. Ini satu pertanggungjawaban yang berat. Idealisme mudah. Tetapi untuk menjadikan dasar itu sukar. Untuk dasar menjadi operational plan lebih susah. Dan paling sukar ialah apabila ianya mahu diimplementasikan. Begitu juga dalam konteks kementerian ini, kita harus merelevankan semua program, bukan mengikut cita rasa menteri. Menteri datang dan pergi. KSU pun datang dan pergi. KSU apatah lagi, atau ketua-ketua pengarah ataupun CEO mana-mana badan yang ada. Tetapi adakah program matlamat pengujudan KKW ini sama dengan apabila Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar diwujudkan ketika itu? Dia pun kumpulan sasarannya berbeza, komandannya berbeza, tetapi matlamat tetap sama. Jangan lupa itu. Saya sering menggarisbawahi matlamat mesti dicapai mengikut kumpulan sasaran. Saya sebut tadi tentang demografi 70-30. Dulu 70, sekarang tinggal 30. Tetapi mereka itu juga berada di dalam kawasan bandar dan kawasan pinggir bandar. Agenda itu jangan pernah dilupakan. Itulah sebabnya saya amat menghargai bahawa kementerian ini berada di kedudukan yang ketiga selepas Kementerian Kewangan dan juga selepas JPM, Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Kewangan, dan kita kementerian yang ketiga yang mempunyai bajet yang banyak. Adakah kita mahu bangga dengan bajet yang banyak? Tetapi saya beritahu tadi, adakah yang penting output atau outcome? Saya beri tanggungjawab sama rakan yang lain dari segi outcome-nya bagaimana. Itu sebabnya kita harus melakukan pembengkelan, pemukiman untuk melihat jauh mana cost efektifnya kepada perancangan itu. Kita tidak mahu berlaku banyak pertindihan.
antara kementerian-kementerian. Saya lihat, ya, saya alhamdulillah juga dilantik sebagai pengurusi Majlis TVET Negara. Ya. Datuk Sarkawi terdapat 11 kementerian yang melaksanakan program TVET ini. Ya. Semuanya menuju matlamat yang sama. Akhirnya program itu bertindih. Adakah ini cost efektif? Koordinasi ini mesti dilakukan. Ya. Cukuplah zaman untuk blame game itu telah berlalu lah. Ya. Zaman untuk kita menyalahkan kementerian itu, menteri itu dan ini cukup dah. Sekarang ini kita harus move forward, harus ke depan. Bagaimana supaya pertindihan program bukan hanya TVET tetapi juga latihan-latihan yang lain, bagaimana dari segi struktur sosial, ya, social illness yang saya biasa sebut dulu masa saya dalam pemuda. Datuk Sarkawi orang yang sama dia yang tanya dengan saya, bagaimana kebejatan sosial sekarang mau diatasi. Ini menjadi agenda saya, dan saya diberikan peranan sebagai pengurusi jawatan kuasa sosial negara. Ya. Itu sebab saya bercakap, ya, bukan hanya sekadar sebuah kementerian, tetapi saya melihat dari segi totality dia, ya, dari segi jamaknya sebuah komuniti dalam sebuah negara madani yang harus berpaksikan kepada soal ketemadunan baharu. Okey, bila Datuk Seri sebut tentang kerajaan madani, ini pun sesuatu yang cukup menarik sebenarnya, dan ini juga merupakan satu isu yang dibincangkan dengan begitu meluas sekali. Semalam saya teringat ada seorang profesor juga menyebut tentang betapa menariknya tentang apa yang ingin dicapai melalui apa yang disebut sebagai Malaysia Madani itu sendiri. Tetapi yang penting sekarang ini bagaimana Kementerian Datuk Seri sendiri di Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah akan menyesuaikan segala program, segala tindak tanduk, segala apa yang akan dilakukan nanti itu bersesuaian dengan apa yang ingin dicapai melalui konsep Malaysia Madani. Datuk Sarkawi, setiap Perdana Menteri mempunyai tagline yang berbeza. Sebelum ini, keluarga Malaysia, dan sebelum itu macam-macam lah. Satu Malaysia, ya, dan sebelum itu wawasan 2020, ya, berbagai. Rakyat jangan dikelirukan, ya, dan rakyat mesti memahami, ya, pemimpin itu datang dan pergi, ya, tetapi saya cukup berkeyakinan dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar apabila membalingkan idea negara madani dan masyarakat madani dalam bentuk landscape politik yang ada sekarang ini, di dalam keglobalan, kesejagatan masyarakat yang telah mempunyai perbezaan. Dalam perkara ini, beliau bukan baru melontarkan perkara ini sebelum pilihan raya. Perkara ini telah dilontarkan lebih daripada 25 tahun yang lalu. Ya. Asasnya apa? Asasnya 1444 tahun yang lalu, apabila hijratul Rasul, apabila Rasulullah SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Hijrah itu bukan mudah. Di Taif Rasulullah dibaling dengan batu, ya, luka-luka, ya, untuk sampai ke Madinah, sebelum Sahifah Madinah itu Perlembagaan Madinah dibuat, iaitu sebuah negara madani pertama diwujudkan di dunia ini. Jadi proses 1400 tahun yang telah berlalu ini diterjemahkan di dalam pelaksanaan oleh seorang Perdana Menteri yang punya idealisme yang harus kita terjemahkan. Kita lihat perkataan madani itu dalam tulisan Rumi je, M-A-D-A-N-I. Yang akhir sekali itu apa dia? Ada ihsan. Ya. Ihsan itu apa? Ini soal kerohanian. Ya, soal bagaimana kita menyantuni agama yang berbeza, budaya yang berbeza, bahasa yang berbeza, dan yang paling penting ialah kemajmukan masyarakat Malaysia itu, kerana Allah Ta'ala telah menentukan, ya, melalui sunatullahnya Malaysia bermasyarakat majmuk. Mustahil untuk mewujudkan komuniti yang sama rata, tetapi kita mesti berazam untuk mewujudkan kesaksamaan. Jadi kesaksamaan inilah yang harus kita terjemahkan dari segi dasar tadi, implementasinya,
yang dibuat apabila operational plan, plan operasinya dijalankan. Saya amat berkeyakinan perkara ini boleh dilakukan dengan syarat mesti ada dokongan, bukan hanya sekadar parti-parti politik yang mendukung kerajaan perpaduan sekarang, tetapi saya yakin pemimpin masyarakat, pemimpin NGO, para ilmuwan, para ulama, untuk kita sama-sama bukan hanya sekadar mencanaikan falsafah madani ini, tetapi dari segi pelaksanaannya supaya benar-benar relevan dengan masyarakat Malaysia yang ada sekarang. Baik, kita bercakap tentang masyarakat Malaysia yang ada sekarang, dan saya juga ingin mendapat pandangan daripada Datuk Seri lah. Selalunya lah bila kita bercakap tentang pembangunan, bila kita bercakap tentang program-program yang disusun atur, rakan-rakan kita, saudara-saudara kita di Sabah dan Sarawak selalu merasakan bahawa mereka seolah-olah dipinggirkan, mereka seolah-olah diketepikan. Tetapi mungkin saya lihat bahawa perubahan sudah pun berlaku sebenarnya, terutamanya bila kerajaan perpaduan juga melantik seorang lagi timbalan Perdana Menteri daripada Sarawak, dan kemudian ada juga menteri yang menjaga hal ehwal Sabah dan Sarawak. Jadi apakah Datuk Seri melihat ini satu lagi langkah yang cukup positif yang dilakukan oleh kerajaan perpaduan sekarang? Kita harus mengakui hakikat pada tahun 1963 apabila pembentukan sebuah persekutuan Malaysia, sebuah negara Malaysia, Sabah dan Sarawak adalah sebuah wilayah. Betul. Dan perjanjian 1963 apa yang dipanggil MA 63 Malaysia Agreement, harus bukan revisit, harus dilaksanakan dalam konteks KKDW. Kita committed, umpamanya untuk Sabah 14.5% daripada bajet kementerian itu adalah untuk Sabah. Artinya itu komitmen kita. Begitu juga untuk Sarawak, 12.4% bajet kementerian kita adalah untuk Sarawak. Artinya apa? Kita committed, apa pun nama kementerian itu ditukar daripada luar bandar kepada desa, tapi matlamat itu harus dilaksanakan. Komitmen yang amat berhormat Perdana Menteri yang entrusted saya sebagai menteri untuk melaksanakan, saya wajib ini melaksanakan, menterjemahkan komitmen perjanjian 1963 untuk dilaksanakan di Sabah dan Sarawak, terutamanya ialah pembinaan infrastruktur di kawasan desa. Jangan lupa dari segi kebolehsampaian, reachability, melalui bukan hanya infrastruktur tetapi juga melalui sistem komunikasi. Kalau Datuk Sarkawi di dalam bandar ni boleh memperolehi wifi yang berkelajuan tinggi dengan 5G, mereka juga berkelayakan untuk memperolehinya. Jadi pelaksanaannya dibuat oleh kementerian saya, oleh KKDW. Begitu juga tentang soal bagaimana bekalan air. Kita bercakap di sini terputus air, tetapi di Sabah tidak ada air. Ya, betul. Bagaimana dalam penyelesaian? Kita di sini bercakap tentang putus bekalan elektrik sekali-sekala, mengamuknya macam-macam. Tapi di sana sepanjang hayat mereka tidak air, tidak ada elektrik. Jadi bagaimanakah kaedah-kaedah penyelesaian itu harus diadakan? Kita mereka lebih daripada 60 tahun. Kita tidak mahu melihat masyarakat yang tertinggal di Sabah dan Sarawak. Mungkin mudah, orang kata, mudah saya bercakap, tapi sukar nak dilaksanakan. Tetapi jika kita tidak ada komitmen, mustahil kita akan dapat laksanakan. Jadi saya berterima kasih kerana kepimpinan kerajaan Sarawak, kerajaan Sabah memberikan dokongan kepada apa yang kita lakukan, bukan hanya sekadar KKDW tetapi kementerian-kementerian lain. Tapi saya memberikan keabsahan, 1% yang tinggi diberikan untuk Sabah dan Sarawak. Artinya komitmen kerajaan persekutuan bagi melaksanakan hak Sabah dan Sarawak melalui perjanjian 1963 ini. Apakah Datuk Seri yakin bahawa dengan segala perancangan yang telah pun disusun atur dengan begitu kemas oleh Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, apa yang diperlukan sebenarnya untuk menjamin bahawa segala program, segala perancangan itu akan diterjemahkan menjadi realiti yang akhirnya akan mensejahterakan rakyat? Ya, kita harus melihat umpamanya
salah sebuah jabatan di bawah saya ialah JAKWA, iaitu Jabatan Kemajuan Orang Asli. Ya. Saya memberikan perhatian yang khusus kepada JAKWA ini. Bagaimana ketertinggalan masyarakat orang asli. Bukan hanya dari segi infrastruktur, ya. Bagaimana perumahan mereka, terutama perumahan generasi yang kedua. Bagaimana pendidikan, bagaimana komunikasi. Ya, itu sebabnya ketua pengarah JAKWA ini ya, diketuai oleh seorang wanita orang asli, Hajah Safiah binti Datuk Muhammad Noor. Kebetulan abang beliau adalah timbalan Speaker Dewan Rakyat. Ya. Saya mengadakan perbincangan bukan sekadar dengan ketua pengarahnya. Saya berbincang dengan abangnya yang juga punya vision yang cukup besar untuk orang asli. Ya. Perkara-perkara yang begitu kita harus melihat bahawa akta untuk orang asli sendiri harus berubah, ya. Dan sekretariat khas harus diwujudkan untuk mewujudkan golongan usahawan di kalangan orang asli. Bagaimana kemajuan di kawasan penempatan orang asli itu harus dirubah. Bagaimana pengambilan tanah yang secara tradisinya dipunyai oleh orang asli apabila ada pembangunan, terutamanya apabila laluan lebuh raya ataupun ada kawasan-kawasan yang mahu dibangunkan, kononnya rainforest, ya, untuk jadikan resort dan sebagainya. Hak orang asli jangan pernah diganggu, ya. Dan dalam keadaan yang begitu kita harus relevankan, ya, bagaimana jabatan itu dengan tujuan kementerian dan tujuan kerajaan keseluruhannya. Begitu juga dalam beberapa agensi yang lain kita lihat umpamanya kita ada ke tengah kita ada RISDA, kita ada KEDA, kita ada PERDA, kita ada pelbagai-bagai, ya. Dan hari ini kita melihat bukan sekadar penyantunan kepada kumpulan-kumpulan yang berbeza. Yang paling penting ialah bagaimana outcome dapat dicapai. Jika tidak pun 100% pencapaiannya, tetapi kalau kita boleh mencapai 100%, kenapa tidak? Ya. Dan ini perlukan KPI yang akhirnya NKRA-nya harus dapat dokongan semua pegawai dan juga kaki tangan semua agensi, khususnya pegawai dan kaki tangan kementerian sendiri. Bila Datuk Seri sebut tentang agensi-agensi yang ada dalam kementerian, ialah Datuk sentuh tentang KEMAS, RISDA, Felcra, Kejora, KEDA, Ketengah, Kesedak, Jabatan Hak Ehwal Orang Asli dan sebagainya. Jadi sudah pastilah setiap agensi ini juga mempunyai kelemahan-kelemahan mereka, tetapi mungkin tidak disengajakan, tetapi perlu diberi perhatian yang serius untuk menaikkan semula kekuatan agensi-agensi ini. Jadi program yang telah pun disusun oleh pihak Datuk Seri sendiri apa? Saya harus melihat bahawa satu dashboard, bagaimana kita memadu kereta, di depan itu dipanggil dashboard, ya. Kalau pilot dipanggil cockpit, ya. Di mana semua maklumat ada situ. Di depan 10 nautical mile akan datang ada turbulence umpamanya, ada ribut umpamanya, atau kawasan hujan dan sebagainya. Jadi untuk dashboard kementerian itu sedang saya sediakan, ya, untuk melihat, ya. Bila saya tekan dia satu kementerian atau satu jabatan, saya dapat maklumat itu dengan terus, ya. Bukan saja soal kelemahan, kejayaannya, ya, bagaimana improvement harus dilakukan, bagaimana modifikasi harus ditangani, ya. Jadi mustahil, ya, sebuah kementerian yang besar dengan pelbagai agensi, ya, kita boleh hanya ada hard copy, yang umpamanya yang akhirnya kita harus melihat setiap helai, ya. Tetapi dengan ada dashboard ni, kita akan dapat mengetahui, ya, pelaksanaannya. Umpama saya bekerja dengan cara ada CPA, Critical Path Analysis, begitu juga dengan checklist, senarai semakan, dan bagaimana follow through dilakukan. Dan saya berkongsi, ya. Umpamanya kalau mesyuarat kabinet, mesyuarat jemaah menteri diadakan setiap hari Rabu, lazimnya setiap petang ada dipanggil sebagai post kabinet, ya. Saya menaikkan taraf post kabinet meeting kepada mesyuarat
pengurusan tertinggi, MPT. Okey. Di situ bukan hanya ketua-ketua jabatan itu saja ada, atau ketua agensi. Saya libatkan the second liners, ya, untuk bersama-sama, sebab maklumat daripada kabinet saya sampaikan, ya, maklumat terbaru, dan apa juga perkara baru di kalangan kementerian dan juga agensi dan juga lain-lain institusi ada di bawahnya, dan kita bincangkan. Mesyuarat tidak perlu daripada asar sampai maghrib. Kaedah the management, how to manage the meeting is effective meeting, ya, mesyuarat yang berkesan. Masa yang paling panjang ialah 90 minit. Tetapi ketika itulah konsentrasi setiap pegawai kepada apa yang kita bincangkan, berbanding dengan kalau mesyuarat 3-4 jam yang akhirnya semua orang dia khusuk dan tawaduk, ya, dan kemengantukan itu berlaku. Jadi tidak ada efektif. Okay. Jadi mungkin pendekatan saya berbeza, tetapi itulah yang saya lakukan di setiap kementerian yang sedang dan yang pernah saya ketuai. Bila Datuk Seri sebut tentang isu ini, saya juga terlihat tanggungjawab, tugas dan tanggungjawab Datuk Seri sendirilah. Selain daripada timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Pada masa yang sama pengurusi jawatankuasa pengurusan bencana alam, kemudian terlibat pula dalam Majlis Pembangunan Industri Halal, pengurusi Majlis Sosial Negara, pengurusi mesyuarat jawatankuasa pemantauan pelaksanaan Majlis Tindakan Kos Sara Hidup. Wow. Tak penat ke Datuk Seri? Dan ada masa tak Datuk Seri menumbuhkan perhatian untuk membangunkan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah ini? Alhamdulillah saya mendapat latihan dalam bidang korporat. Ya. Saya bermula kerjaya saya sebagai seorang banker, ya, di awal tahun 70-an. Selepas itu saya masuk ke bidang korporat dan saya sendiri menjadi CEO kepada sebuah syarikat yang tersenarai, dan saya juga pemegang saham dan pengurusi pada 3 lagi syarikat yang tersenarai, dan saya juga menjadi pengurusi sebuah bank, ya. Kalau dilihat dari segi fizikal memang berat, tetapi dia diuruskan dengan melalui pendekatan time management. Ya. Okay. Adakah saya datang ke bernama ini lewat daripada waktunya? Tidak kan, ya? Ya. Tidak kan, ya? Sebab time management. Ya. Padahal saya berada di Batu Pahat tadi. Ya, betul. Ya. Dan sebelum itu saya berada di tempat lain, ya. Malam tadi balik daripada Sabah. Saya datang ke Majlis Nasrul Quran daripada pakai jeans, malamnya terpaksa pakai jubah kerana majlis itu adalah Majlis Nasrul Quran. Bagaimana time management itu dibuat? Dulu apabila saya menjadi Timbalan Perdana Menteri buat pertama kalinya, ya, selain jawatan Timbalan Perdana Menteri, saya diberikan portfolio untuk memegang 49 jawatan kuasa kabinet, task force, ad hoc committee and special committee. 49. Tapi bagaimana saya boleh menguruskannya? Ialah soal pengurusan waktu. Sekarang ini cuma kurang daripada 20. Saya rasa beban saya telah dikongsikan dengan sahabat saya Datuk Seri Fadilah Yusof, seorang lagi Timbalan Perdana Menteri, ya. Tetapi kita mahu melihat, walaupun dikurangkan, adakah sama kesannya, ya, keberkesanan dari segi menangani jawatan-jawatan yang diamanahkan pada saya. Bagi saya ini, Datuk Syakari, ini adalah amanah. Ya. Bukan ghanimah. Ghanimah ni habuan. Ya, amanah ni pertanggungjawaban. Saya lihat ini pertanggungjawaban ini mesti yang pertama ialah innamal a'malu binniyat. Artinya kita mesti dengan niat. Terpasang niat yang baik. Untuk apa? Untuk kita buat supaya jadi satu ibadah pada kita. Kenapa jadi ibadah? Kerana kita lakukannya untuk Allah Ta'ala. Ya. Saya tidak berniat untuk berdakwah pada Datuk Syakari lah. Tetapi ilmu yang sedikit, kalau kita gunakan sebagai manfaat lebih baik daripada kita bagi sumbangan pada orang untuk dapat undi tapi namanya sedekah, umpamanya, ya. Kenapa kita perlu tukarkan fatwa? Tetapi berbalik dalam perkara ini, saya fikir, ya, ilmu yang sedikit tidak menyesatkan, itu lebih baik, ya, dan berfaedah daripada ilmu yang banyak tapi menyesatkan.
itu tidak baik. InsyaAllah balasannya di sana nanti. Saya hargai dengan apa yang Datuk Seri sebut sebenarnya, dan saya juga banyak mendapat belajar dan juga inspirasi daripada berdialog, bercakap, bersembang bersama dengan Datuk Seri. Okey, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya Datuk Seri, ada lebih kurang 5 minit saja lagi masa, tapi saya juga nak bertanya lah, ini kita tinggalkan dulu lah buat seketika tentang apa ni, banyak sudah yang kita ketahui tentang Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, dan kita tahu juga dan kita pun tahu tentang inspirasi dan harapan Datuk Seri sendiri untuk meletakkan kementerian ini kepada satu kedudukan yang betul-betul berada pada tahap memenuhi kehendak yang ingin dicapai. Tapi saya nak tanya satu persoalan. Ini ramai juga suruh saya bertanya sebenarnya. Berita yang dimainkan di luar sana mengatakan bahawa sejauh mana kerajaan perpaduan ini boleh dikekalkan sebenarnya? Kita berusaha dan kita serah pada Allah Ta'ala. Dari segi logik akal politik, 148 itu on the dot 2/3 suara di Dewan Rakyat. 82 campur 30 yang disumbangkan oleh BN, cukup 112 untuk membentuk kerajaan. Ini soal divine intervention. Kalau orang cuba merosakkan, kita harus ada firewall. Kalau orang mempunyai political plan yang kita panggil adverse political plan, kita harus ada political flood mitigation. Mereka berusaha, pasti. Tetapi kita yang Allah Ta'ala telah tentukan berada dalam kerajaan untuk jaga kepentingan ummah keseluruhannya, rakyat yang pelbagai. Kita mesti cari jalan. Yang penting ialah kebersamaan. Itu saya sebut di mukadimah tadi. Bagaimana manifesto yang berbeza, kita lihat titik persamaan. Dan bagaimana ianya boleh dilaksanakan melalui sekretariat tetap antara parti-parti, dan bagaimana kerajaan boleh melaksanakan. InsyaAllah kami yakin kalau kita jaga agama Allah, pasti Allah akan jaga kita. Kalau kita jaga rukun iman dan rukun Islam, insya-Allah kita tidak akan pernah lagi daripada landasan. Allah akan jaga kita. Usahalah bagaimanapun, Allah Ta'ala tidak akan izinkan. InsyaAllah kalau kita istiqamah, kerajaan ini kekal. InsyaAllah. Setakat ini apakah Datuk Seri merasa cukup selesa walaupun sekali-sekala menerima tekanan-tekanan daripada dalam dan juga daripada luar Parti UMNO sendiri, tapi apakah Datuk Seri melihat bahawa ini merupakan satu bentuk kerajaan yang sememangnya amat penting dalam usaha ditegakkan demi menjamin bahawa rakyat didahulukan sebenarnya, Datuk Seri? Datuk Sarkawi, serangan bukan hanya datang daripada luar. Kita kenal musuh di luar. Kita kenal juga musuh di dalam. Baling batu, sembunyi tangan. Sangat banyak. Tetapi saya harus hufnuzan, bersangka baik dengan semua orang dalam perkara ini. Tetapi sebagai seseorang yang diberikan amanah untuk memimpin sebuah parti terbesar orang Melayu, orang Islam, adakah saya mahu membiarkan keadaan itu berlaku? Saya mesti berusaha. Bukan saya benci. Tidak ada satu zarah, satu molekul pun rasa benci saya pada mana-mana individu. Tetapi parti mesti diselamatkan. Parti mesti tidak ada gunting dalam lipatan. Parti tidak harus ada duri dalam daging. Bagaimana jika sampah masuk ke mata? Apabila kita mau buka mata pun sakit, tutup mata pun sakit, kita harus buang sampah di mata itu. Untuk apa? Untuk jaga mata, supaya penglihatan pandangan jauh atau pandangan dekat kita nampak dengan jelas. Itu dipanggil political clarity. Ini juga harus dilakukan. Saya tidak menuduh dan saya tidak bermaksud sesiapa. Mana-mana pemimpin pun, tambah pemimpin yang pernah memimpin 22 tahun, berbeza pendapat pun, out you go. Saya meraihkan perbezaan pendapat, silakan bercakap betul. Tetapi apabila integriti parti disentuh, saya tidak boleh berkompromi lagi dalam perkara ini. Yang penting ialah soal kesatuan di dalam parti itu, wahdatul fikr, penyatuan pemikiran di dalam kepimpinan,
Wahdatul qulub, penyatuan hati nurani di kalangan pimpinan. Wahdatul amal, penyatuan tindakan pelaksanaan kepada aktiviti dan jentera parti. Ini harus diutamakan. Dan ini mungkin sukar dipahami tetapi tidak sukar untuk saya laksanakan, insyaAllah. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi kerana sudi bersama saya di ruang bicara ini. Banyak lagi persoalan sebenarnya, tetapi insyaAllah di masa-masa yang akan datang kita boleh duduk semeja semula seperti ini untuk bercakap tentang isu-isu politik khususnya. Tetapi apapun kita mencangkakan bahawa ialah Datuk Seri akan terus menerima cabaran yang hebat sebenarnya dalam politik Malaysia, tetapi kekuatan yang ada kepada Datuk Seri, keikhlasan yang ada kepada Datuk Seri, saya percaya akan dapat mengatasi apa sahaja masalah yang akan dihadapi. Jadi selamat maju jaya kepada Datuk Seri dan rakan-rakan. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Datuk Seri. Okay.